Kembali lagi bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Salihah dan juga bersama dengan Izu. Dan untuk blok kedua ini, kami nak berbincang berkenaan tentang khasiat alam dan pokok tumbuh-tumbuhan. Ini adalah satu yang kita sering kali nak kongsikan bersama dengan anda, kebaikan pokok tunjuk langit dan khasiatnya. Pertama kali saya pun sebenarnya baru dengar ni pokok tunjuk langit ni, Izu. Bila saya dapat tajuk ni, saya ingatkan pokok cucuk langit. Rupa-rupanya, betul lah, pokok tunjuk langit. Bukan cucuk langit. Cucuk langit tu kita dekat tempat lain. Tapi tak apa, kita tak nak sentuh pasal tu. Kita fokus pada pokok tunjuk langit dan apa khasiatnya. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita pada hari ini yang akan membincangkan berkaitan dengan khasiatnya, iaitu Profesor Madya Dr. Liza Mat Saleh selaku pensyarah kanan Sekolah Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga, Fakulti Kejuruteraan UTM. Selamat datang, Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Saya sihat, alhamdulillah, sampai ke studio pagi ni. Alhamdulillah. Baik, Doktor, di awal perbincangan ni kita dah nampak kita ada pokoknya, kita ada minyaknya, kita ada bijinya. Mungkin Doktor boleh kongsikan sikit. Pokok tunjuk langit, buah tunjuk langit ni apa dia? Okey, terima kasih saudara pengacara yang sangat best pagi ni. Okey, saya kenalkan dulu seperti mana tadi, saya Dr. Liza daripada UTM Skudai. Jadi saya bawakan hari ini adalah buah tunjuk langit. Buah tunjuk langit ni adalah secara tradisinya dia sangat baguslah digunakan untuk masalah macam kencing manis, darah tinggi, gout. Okey, so basically kebaikan ataupun yang saya sebutkan tadi, dia berada di mana? Dia bukan berada pada pokoknya, dia bukan berada pada buahnya, macam hang tuah kan terletak pada ti, tetapi dia berada pada biji benih dia, iaitu biji buah tunjuk langit yang you pegang sekarang tu lah. Okey, so untuk yang pokok tunjuk langit ni, kita dah tahu dia boleh merawat pelbagai juga penyakit seperti gout, darah tinggi dan juga kencing manis kan, Doktor? Dia itu depan ni, yang bahagian depan ni kan ni buah dia sendiri dia bahagian mana yang kita gunakan tu untuk yang nak merawat penyakit-penyakit ni? Ya, sebenarnya dalam buah tunjuk langit ni, pertama kali kenapa dinamakan buah tunjuk langit adalah kerana dia sentiasa berada dalam kedudukan menunjuk ke langit. Buah dia tu kalau kita pegang kan, berada pada dahan dia, dia akan menunjuk ke langit. So basically dalam buah dia tu sendiri, dia adalah sejenis pokok balak. So pokok balak ni adalah pokok yang kukuh lah, dan dia berbuah, dan buah dia itulah yang kita panggil buah tunjuk langit. Namun begitu, kita bukan ambil buah tu kita kait dia, tapi dia sebenarnya dia jatuh. Di dalam dia tu ada kapsul. So kapsul tu bila dia kering, dia akan terlerai jatuh sendiri. Kita kutip, kita buka kapsul dan kita akan dapat biji buah tunjuk langit. Jadi biji inilah yang digunakan, amalan tradisi tadi bagus sangat untuk pelbagai penyakit lah. Macam tu. Adakah ia dah dikomersialkan ke macam mana kalau sekarang kita nak war-warkan ni, macam mana kita dapatkannya, ataupun dia dah dikomersialkan ke macam mana tu, Doktor? Okey, kalau bab commercialization tu dia pun panjang sebenarnya. Sebab saya ni pensyarah universiti. Bila kita pensyarah universiti ni, segala apa yang kita lakukan, kita ada stages dia. Contoh, saya dah melakukan R&D lebih kurang 7 tahun, di mana kita cuba convert macam mana kaedah pengambilan yang terbaik dari segi buah tunjuk langit ni. Sebab dulu dia konyah sangat pahit. Bila pahit tu, bohonglah kalau orang sukakan pahit walaupun diubat. Tapi apa yang kami buat di makmal, kita buat uji kaji, kita menggunakan satu proses yang dipanggil high pressure, low temperature, iaitu supercritical extraction, di mana kita mampu menghasilkan minyak dari buah tunjuk langit ini, dan kita kaji keberkesanan dia secara scientific evidence. Jadi di situlah bila kita dapat minyak pertama di dunia, minyak tunjuk langit ni, dan kita dapati bahawa dia sangat bagus lah. Kita buat semua daripada antioksidan, anti-diabetik, wound healing, luka dan sebagainya. Kita bermain dengan sel dan toksikologi sel. So kita dapati minyak ni sangat banyak manfaat. Sebab dia mengandungi omega 3, omega 6 dan omega 9, termasuk beta sitosterol. So daripada situlah kita berani untuk komersialkan. Selepas kita dapat KKM, kita dapat halal jakim, tetapi bukan dalam bentuk minyak yang pahit ni. Minyak ni masih pahit, tetapi dalam bentuk soft gel ataupun kapsul lembut. Soft gel, di mana kita kombinasikan dia dengan juga minyak zaitun dara. Jadi begitulah dia. Saya dah komersialkan sebenarnya untuk buah tunjuk langit soft gel ni. Macam tu. Sebab itu pertama kali saya dengar soft gel minyak
apa? Buah tunjuk langit. Jangan silap. Bahaya ni. Okay, mungkin doktor boleh kongsikan juga sebab kita ada nampak dekat depan ni kita ada biji dia, kat sini kita ada minyaknya juga, kita ada buahnya. Dan saya tertarik dengan buku ni. Apa sebenarnya yang terkandung dalam buku ni? Mungkin doktor boleh kongsikan khasiat tunjuk langit untuk perubatan. Baik, kalau tuan-tuan melihat pada buku ni, tajuk dia sendiri dah dalam bahasa Malaysia. Sebenarnya dalam buku ni kita bersama penerbit UTM cuba menyampaikan kepada masyarakat di luar hasil kajian yang saya lakukan tadi. Jadi di sini kita letakkan dia khasiat tunjuk langit untuk perubatan. Namun di dalam dia sebenarnya penuh dengan maklumat secara saintifik, tetapi kita tulis dalam bahasa Malaysia supaya ia mudah dipahami. Dipaham je lah, dalam keadaan saintifik tu masyarakat pun susah nak faham. Betul. Jadi kita berdatangkan dengan dalam bahasa Malaysia, dan semua yang saya sebutkan tadi dari segi antioksidan activity kita ceritakan di sini, macam mana kita nak buat dia dari segi perbandingan pengekstrakan. Kita buat juga mana pengekstrakan yang bagus dengan kualiti yang bagus. Di mana omega 3, 6 dan 9 yang paling tinggi dalam jenis-jenis ekstrak tu. Kita lakukan juga perbandingan di sini, termasuk juga dengan apakah kandungan utama dalam tu, dan juga tentang satu lagi ialah wound healing diabetes, wound healing properties. Maknanya kita ada satu kajian di mana kita cuba untuk mengenengahkan bagaimana ekstrak daripada buah biji tunjuk langit ni dia mampu untuk merawat luka. Dengan sel, kita koyakkan sel dan kita dapati dalam masa 24 jam sel itu bercantum balik dan dia migrate, maknanya sel baru tu tumbuh dengan cepat. Dari situ kita dapatlah ada dia punya kiraan-kiraan dia lah. Jadi di situ kita katakan dia sangat bagus. Dan bendanya semua tu ada di dalam buku sini. Maknanya kita secara saintifik cuba melihatkan bagaimanakah yang dikatakan secara tradisinya begini, begitu dan begini, tapi kita hasilkan jurnal dan juga kita lihat dalam buku ni, itulah kajian yang kita lakukan. Kita proofkan secara saintifik. Jadi kalau selepas dia perlukan kajian juga dan ada proses ni doktor, agaknya berapa lama nak hasilkan buku ni doktor? Okey, untuk buku, kalau R&D saya tu 7 tahun. R&D 7 tahun baru saya pergi ke peringkat antarabangsa. Kita bawa pattern yang kita dapat daripada buah tunjuk langit ni tadi. Dan untuk hasilkan buku ni sebenarnya dia memakan masa lebih kurang, memang kalau ikutkan daripada R&D yang saya katakan 7 tahun. Lepas kita dah confirm kompilasi tu tadi, baru kita bergerak untuk buku. Penulisan buku, penjilidan sampai hari ni makan masa another 2 years. Maknanya 9 tahun. 9 years. Tapi mungkin bagi saya, mungkin bagi orang yang biasa simple, mungkin dia lebih daripada tu, lebih cepat daripada tu. Cuma jurnal kan, kita saintis ataupun R&D tu kerja dia memakan masa yang lama, penelitian, pembuktian tu yang memakan masa lah. Itu ada satu usaha yang cukup baik daripada pihak doktor berkongsi secara orang kata apa, kebaikan buah tunjuk langit ni kan doktor. Tapi kalau buku ni juga kalau nak bandingkan dengan buku-buku panduan yang lain lah, apa keistimewaan, keunikannya doktor? Dia semua ni ilham ni dia memang unik-unik belaka. Saya tak kata saya unik sangat sebab herba dalam Malaysia semua bagus. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu bahawa herba ini perlu dikonsum atau kita kena ambil dia dengan cara yang betul. Jadi dekat situ yang bagi kami tanggungjawab sebagai penyelidik, kita bantu masyarakat bahawa mungkin dulu orang akan konyah dia pahit, orang akan gigit dia pahit. So kita bagi dalam bentuk minyak yang telah kita mudahkan tanpa sebarang percampuran dengan bahan kimia yang berbahaya. Proses tu sendiri, pengekstrakan tu sendiri memang kita high pressure saja, kita gunakan gas karbon dioksida saja untuk hentam biji itu hasilkan minyak. Jadi kita nak educate orang bahawa tak perlu campur banyak lagi bahan. Secara pure dia kita campurkan dengan minyak zaitun, dah dapat dah konsum dalam bentuk yang selamat. Jadi sekejap saya lupa apa soalan tadi. Okey, sorry. Berbalik tadi. Keistimewaan dan keunikan buku tu lah tadi. Okey, jadi buku ni lepas kita menceritakan tentang apa yang kita jumpa secara saintifik, di sinilah kita tuliskan dalam buku. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin penyelidik juga dan juga untuk pengguna di luar, kalau nak tahu bagaimana flow saya untuk menghasilkan satu minyak yang sangat berkualiti ini, di sini saya ceritakan. Parameter dia tidak ada rahsia. You all boleh ikut saja stages yang saya buat ini supaya kita dapat hasil yang sangat baguslah untuk
scientific, kita punya evidence lah. Tadi saya tertarik doktor kata dah ada soft gel kan. Kita memang kalau macam wanita-wanita ni kita nak consume, kita memang akan cari soft gel je untuk collagen dan sebagainya juga. Tapi kalau untuk ni kita berapa dos doktor? Kalau macam 1 ke 2 ke macam mana? Sebab sebelum kita komersial kan yang sebut tadi, kita dah buat toxicology test. Jadi yang kita akan gunakan 1 biji soft gel tu dia lebih kurang 500 mg. Dia bersamaan dengan 1 biji buah tunjuk langit tu. Jadi dosage tu kita dah ukur. Jadi dari segi harian penggunaan nak cukup untuk 1 atau 2. Macam tu. So dia memberi manfaat terutamanya untuk tenaga dan juga untuk orang yang mengalami masalah kencing manis. Baik, doktor, saya tertarik dengan satu ayat di dalam buku ni, dekat muka surat berapa saya tak pasti, tapi berkaitan dengan bab 2. Ada satu para yang menarik untuk saya kongsikan. Pokok yang besar boleh menghasilkan lebih daripada 100 kapsul, tetapi penghasilan benih dari tahun ke tahun adalah jarang. Betul doktor? Ya. Dan apabila buah masak sepenuhnya, buah akan jatuh untuk membebaskan bijinya. Panjang biji bersayap boleh mencapai sehingga 6 cm dan bertukar menjadi warna perang kemerahan. Dan sebuah kapsul, iaitu sebiji ni betul doktor? Kapsul ni boleh mengandungi sehingga 60 biji benih. Kat situ ada satu fakta yang menarik yang boleh saya kongsi. Baik, kalau macam tadi Saliha kata soft gel tu menarik untuk dikonsum oleh golongan-golongan wanita terutamanya. Khasiatnya ditujukan khususnya kepada wanita atau lelaki atau dua-dua boleh konsum? Sebenarnya kalau kita tengok khasiat dia sangat banyak buah tunjuk langit ni. Tapi untuk bagi para pria, pria tu maknanya golongan lelaki pria. Jadi dia sangat bagus sebenarnya. Ada satu bahan yang saya ekstrak namanya beta sitosterol. Beta sitosterol tu bila kita ekstrak dan kita tengok ada dekat dalam profil bioactive compound tu, kami cek apakah kebaikan beta sitosterol tu. So beta sitosterol tu kebaikan dia pertama adalah untuk membantu menyah dominasi kolesterol. No wonder orang zaman dulu kata dia ni pun bagus untuk kolesterol. Rupanya ada bahan yang boleh menyah dominasi kolesterol sebab dia adalah sejenis lemak tetapi dari tumbuhan. Tapi dia akan menyah dominasi kolesterol yang disebabkan kita makan daripada haiwan, minyak yang jahat dan sebagainya. Namun begitu, satu yang tertarik tentang bila itu tanya untuk lelaki, dia ada bahan beta sitosterol ni sebenarnya dia mampu membantu masalah prostat lelaki. Kalau you search dekat internet, you tekan beta sitosterol tu, dalam buku ni ada, nanti dia kata kat situ beta sitosterol for men health. Macam itulah ceritanya. So memang zaman dulu pun para lelaki pun menggunakan dia untuk kebaikan kesihatan mereka juga. Mungkin doktor boleh kongsikan juga pokok tunjuk langit ni sebenarnya dekat mana dan secara ringkasnya doktor. Dekat mana boleh dapat, sebab saya sendiri tak tahu kewujudan pokok tunjuk langit. Okey, saya bagi tahu you dekat Malaysia ni sangat banyak buah tunjuk langit ni. Pokok-pokoknya berada di sepanjang highway. Kalau dia sebenarnya pokok dekat hutan, dia adalah sebenarnya bahan ataupun hazanah daripada belantara, tetapi dah dibawa di sepanjang highway ada untuk macam kita kawal angin dan sebagainya. Dia pokok balak yang besar. Jadi memang banyak dekat Malaysia ni. You boleh dapat dekat mana-mana lah saya rasa. Mersing ada, dekat sepanjang highway, kalau dekat Lebuh Raya Utara Selatan pun banyak. Mana dekat situ dia ada, cuma tak sedar kewujudan itu. Ya mungkin, tapi bagi orang-orang kampung tu ada. Sebab saya sekarang ni dekat Maha tau, Maha Maim. Bila kita tanya kan orang yang datang pengunjung di Kelantan, Pahang, saya tunjuk buah ni, abang tahu tak ni buah apa? Oh, ni buah tunjuk langit. Maknanya orang yang dah tua-tua sikit ni dia tahulah. Yang generasi ke generasi. So you guys orang muda pun kena tahu buah ni. Orang muda. Tapi orang muda kalau tak tahu pun tak guna juga. Yang penting kita kena tahu dia khasiat dia sangat baik. Betul. Baik doktor, di hujung rancangan kita secara ringkasnya tentang kesimpulan berkaitan dengan khasiat dan juga buah tunjuk langit ni. Secara ringkasnya dia bagus untuk tenaga anda, tak kira lelaki atau perempuan, kita kena amalkan. Kalau untuk yang soft gel tu satu hari sebiji mencukupi. Mungkin yang terakhir saya nak bagi tahu, buku ni juga you all boleh dapatkan di penerbit UTM, di penerbit.utm.my, dan boleh juga didapati dengan staf kita yang berada di UTM sana, insya-Allah. Okey, itulah kebaikan dan khasiat 1001 khasiat pokok tunjuk langit. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Liza Muhammad Saleh, pensyarah kanan Sekolah Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga Fakulti Kejuruteraan UTM. Terima kasih kerana berkongsi dengan kita 1001 khasiat pokok tunjuk
langit ini. Dan seperti kata doktor, ada juga buku Izu ya. Pastikan kita golongan-golongan muda ini juga boleh dapatkan buku ini untuk dapatkan informasi dan juga kita nak tahu apa kebaikan khasiat. Kalau dah dapat dengan harga murah, kena jadi student UTM dululah. Betul. Kalau tak terpaksa beli dengan harga yang orang biasa. Tapi apapun, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada anda kerana setia bersama kami selama 1 jam dari jam 9 pagi hingga sekarang 10 pagi. Macam-macam berita dah kita kongsikan. Tapi esok kita akan bawakan topik yang lebih menarik untuk anda. Betul. Bersama dengan rakan tugas yang lain. Pastinya lebih menarik untuk dikongsikan dan ditonton di Apa Khabar Malaysia di Bernama TV. Jadi untuk itu sahaja untuk setakat hari ini. Saya Izu Yusof. Ya, dan saya Nur Salihah Azmi. Sejam yang cukup lancar bersama sahabat saya bersiaran Izu, dan moga anda semua walaupun kita dah berakhir Apa Khabar Malaysia, teruskan sokongan anda bersama dengan kami hanya di Bernama TV. Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi. Selamat pagi. Bye-bye. Terus bangkit yakin